Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reklamasi kepada semua teman-teman yang bersama dengan channel YouTube saya pada hari ini. Uh, Hari ini kita nak ulas sikit tentang berita yang kita baca dalam masa kini dan juga menjadi satu perbahasan yang agak meluas jugalah ya dalam media sosial, terutamanya di dalam grup-grup WhatsApp tentang petikan di masa kini yang menyatakan bahawa ada wakil daripada PKR, keadilan, yang telah pun bertemu dengan admin di Hotel Sheraton. Ini tajuknya pun, tajuknya pun sudah mendatangkan kesangsian lah, kalau bagi mereka yang tidak mengetahui ataupun hanya baca tajuk, ataupun mereka yang terpedaya dengan media-media yang kadang-kadang memainkan propaganda ataupun kadang meletakkan tajuk sebagai salah satu cara untuk menarik pembaca. Ya. Biasanya bila kita sebut tentang wakil PKR ataupun wakil keadilan ini, ya, parti PKR, sudah semestinya adalah pertemuan secara resmi. Sebab wakil bagi parti. Ya. Tetapi bila kita semak dengan kepimpinan bahawa parti tidak ada tahu menahu, bahkan parti keadilan tidak langsung memberikan sebarang restu ataupun terlibat dalam pertemuan dengan admin di Hotel Sheraton. Jadi tajuk itu pun dah salah. Ya. Wakil PKR. Ini bukan wakil PKR. Kemungkinan yang nak dimaksudkan oleh berita tersebut adalah pemimpin ataupun ahli PKR. Yang disebut sebagai PKR. Ya. Bukannya wakil. Ya. Sebab kita pun telah membuat semakan dengan pimpinan seperti mana juga yang telah pun dinyatakan oleh pengarah komunikasi, ya, Wabi Fahmi Fadil, yang menafikan bahawa parti tidak tahu menahu dan tidak terlibat. Bahkan Fahmi Fadil menyatakan bahawa agak mustahil lah, ya, parti keadilan ini nak mengadakan sebarang rundingan, ya, atau bentuk kerjasama dengan manusia yang bernama Azmin Ali ini. Jadi kalau adalah pertemuan, kemungkinan kalau ada, ya, itu pun kalau ada. Tapi sampai hari ini saya semak dengan beberapa pimpinan yang rapat menyatakan bahawa beliau pun, ya, beliau tidak tahu siapakah dua orang tu yang dikatakan sebagai wakil PKR tu, ya. Kemungkinan berlaku, tapi bukannya pemimpin ataupun ahli PKR biasa ataupun pemimpin pertengahan. Kalau ada pun peringkat pembinaan atasan, mungkin atas sebab individu. Ya, pertemuan individu, tujuannya kita tak pasti apakah sengaja nak sembang ataupun ada tujuan yang tertentu. Ya. Sebab itu kita mengatakan bahawa tidak ada kena-mengena dengan parti keadilan. Jadi ini mungkin nak menggambarkan ataupun nak mendatangkan kesangsian di kalangan ahli parti tentang konon-kononnya parti keadilan sudah sanggup menerima Azmin Ali ini. Ya. Kita tahu Azmin Ali ini adalah kalau dulu dalam keadilan sebagai kartel lah. Ya. Dia dicop sebagai kartel, kemudian menjadi pengkhianat yang menjatuhkan, pertamanya mengkhianat parti keadilan itu sendiri. Yang keduanya mengkhianat kerajaan Pakatan Harapan. Ya. Beliau adalah mastermind, di antara mastermind. Orang yang bertanggungjawab, ya, orang yang memikul tanggungjawab yang besar, yang bersama-sama dengan Muhyiddin dan juga Mahathir, ya, itu bersekongkol untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Jadi dia ini bukan golongan musuh bagi Parti Keadilan, tetapi adalah lebih dahsyat lagi, Azmin Ali ini dan gerombolannya itu adalah sebagai pengkhianat. Ya, pengkhianat dengan musuh ni, lebih baik kita berunding dengan musuh lah. Ya, kalau kita nak berunding ataupun nak nak berbincang, lebih baik kita berbincang dengan musuh ataupun berunding dengan musuh. Ya, berbanding daripada kita nak berbincang ataupun berunding dengan pengkhianat. Ya, kalau dengan musuh ni kita boleh lagi berbincang, boleh lagi kata orang tu gencatan senjata ke sebagainya, ya, pernah diamalkan di zaman Nabi sendiri pun, ya, ada rundingan, ada perjanjian, ada gencatan senjata dengan pihak-pihak musuh. Tetapi
dengan pengkhianat, janganlah sama sekali. Ya, kita jangan sama sekali berunding ataupun memulakan rundingan dengan pengkhianat ini, apatah lagi kita melakukan suatu perkara yang kita janjikan dengan pengkhianat ini, ya, untuk memberikan sokongan kepada kita, itu jangan kita lakukan sama sekali. Soal dia nak sokong di belakang, itu dia punya masalah. Ya, soal dia nak sokong di belakang, itu masalah. Tapi jangan kita mulakan, jangan kita usahakan, ya, untuk mengadakan rundingan dengan puak-puak pengkhianat ini. Ya. Jadi sebab itu saya katakan bahawa apa yang diberalkan tentang pertemuan di Hotel Sheraton, tentang yang dikatakan wakil parti, itu adalah satu mungkin bagi saya setakat ini tidak boleh dibuktikan, tidak boleh siapa pun yang tahu siapa, bahkan Malaysia Kini yang melaporkan tidak menyebut namanya, ya, siapa orangnya. Jadi kita anggap sebagai satu propaganda untuk memecah belahkan Parti Keadilan. Dan kita tahu sekarang ini Parti Keadilan sedang diuji, ya, sejurus selepas pemilihan parti, dan masih lagi belum ada kita nampak gerak kerja yang padu, ya, kerana kita masih belum selesai menyelesaikan beberapa masalah di dalam pemilihan parti. Dalam keadaan beginilah, kalau musuh nak melemahkan parti kita, maka dia bolehlah buat propaganda, mencipta propaganda dan sebagainya. Ya, bahkan kalau ada mengatakan bahawa pertemuan itu sebenarnya tak wujud sama sekali, ya, itu pun kita kira sebagai logik lah, ya, sebagai logik. Sebab tidak ada siapa, tidak ada mana pihak pun yang boleh membuktikan adanya berlaku pertemuan, tidak boleh menamakan siapa yang terlibat dalam pertemuan itu. Ya, tidak ada mana pihak. Jadi sekadar berita yang dilaporkan, sama ada ia sengaja diwujudkan untuk propaganda ataupun sumbernya ataupun sengaja dicipta oleh kumpulan tertentu ataupun di pihak Azmin itu sendiri. Dan kita tahu Azmin sekarang ini adalah Parti Bersatu pun ada masalah, ya, kerana orang kuat dia Zuraida pun dah keluar, ya, bersama dengan Parti Bangsa Malaysia. Dia berada dalam Bersatu pun, kehadiran Azmin dalam Parti Bersatu pun bukan ada pengaruh yang besar. Jadi kalau dia nak mencipta sesuatu perkara ataupun merancang satu perkara, jadi parti kita haruslah, ya, terutamanya kepada ahli-ahli parti, haruslah lebih berhati-hati, ya, kerana musuh, ya, musuh ni dia tak puas hati selagi parti kita masih lagi kukuh, masih lagi walaupun berlaku pemilihan, orang kata ada puak-puak, tapi masih lagi berada dalam keluarga Parti Keadilan. Ya, selepas pemilihan ini kita tak dengar, ya, mana-mana pihak, mana-mana pemimpin, sama ada yang telah pun diisytiharkan menang tidak resmi ataupun kalah tidak resmi, tak ada lagi kita dengar orang yang keluar parti ataupun menubuh parti baru. Bermakna kalau berlaku pun, ya, seperti sekarang ini, masih lagi kita berada dalam keluarga Parti Keadilan. Jadi inilah yang dicemburui oleh musuh-musuh Parti Keadilan. Ya, mereka menyangkakan selepas pemilihan atau pertarungan sengit antara dua tokoh, mungkin Parti Keadilan akan berpecah. Mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang merajuk, mungkin ada yang akan keluar parti ataupun menubuh parti baru. Ya, tapi sehingga ini alhamdulillah Parti Keadilan masih lagi mantap. Kita masih lagi berada dalam satu rumah, ya, dan kita dalam proses untuk menyelesaikan beberapa masalah untuk kita memberikan keadilan kepada semua. Ya, ini Parti Keadilan ini adalah keadilan kepada semua. Ya, kita selalu sebut Parti Keadilan ini adalah memegang kepada prinsipnya keadilan untuk semua. Jadi sebelum kita nak bercakap tentang keadilan untuk semua, kita harus mempamerkan keadilan itu diutamakan kepada ahli parti itu terlebih dahulu. Kalau dengan ahli parti sendiri pun kita tidak boleh berlaku adil, mana mungkin kita nak bercakap tentang keadilan buat rakyat Malaysia. Sebab itulah pemilihan parti, ya, ada aduan, diberikan ruang untuk bantahan, aduan dan sebagainya. Kita benarkan untuk ahli-ahli membuat aduan ataupun bantahan, dan kita juga perlu adil untuk memberikan ruang untuk pihak JPP, ya, mengadakan penyiasatan ataupun melengkapkan, ya, penyiasatan mereka, dan kita harus hormatilah, ya, keputusan yang telah pun dibuat oleh parti. Oleh kerana itu, jangan peliklah dalam suasana sekarang ini, ya, ada orang yang cuba menangguk dari keruh, yang mengambil kesempatan untuk mendatangkan kecurigaan di kalangan ahli parti.
maka ditimbulkan kononnya ada pimpinan yang bertemu dengan admin, maka akan adalah kata, oh dalam keadilan ni masih lagi kartel. Ya, kita ada masih benda kartel dan kartel ni masih lagi berhubung. Berlakunya di Sheraton. Ya. Dan bila kita tanya siapa orang dia, tak ada sumber yang berani ya menyatakan siapakah orang yang bertemu dengan admin. Dan sehingga hari ini admin pun tidak mengulas, admin pun tidak mengiyakan ya tentang berlakunya pertemuan tersebut. Bagi kita ahli keadilan, sama ada betul berlaku ataupun tidak, yang pentingnya usaha ataupun pertemuan itu bukan diusahakan oleh parti, bukan mendapat restu daripada pimpinan parti, itu adalah kehendak ataupun tujuan individu-individu yang tertentu. Ya, kalau kita tahu siapakah pemimpin ataupun individu tertentu yang bertemu dengan admin, dan kalau kita tahu tujuan pertemuan itu untuk apa, ya, sekadar untuk minum teh, sembang-sembang, tak ada masalah lah. Tapi kalau ada agenda yang lain, saya rasa parti harus mencegahnya ataupun bertindak lebih awal. Ya, kita harus belajar daripada episod-episod yang lalu, bagaimana perancangan musuh ini ya, kadang-kadang amat teliti. Ya. Kalau kita tidak boleh membacanya atau tidak menghidunya lebih awal, kita memang dia akan merosakkan parti. Walau bagaimanapun kita sebagai ahli parti, kita elakkan daripada berprasangka buruk. Ya, berhati-hati boleh, tetapi untuk kita berprasangka buruk itu saya rasa tidak begitu baiklah untuk parti. Sebab kalau kita sentiasa berprasangka dengan orang, kita akan mungkin kehilangan kawan-kawan, sahabat-sahabat dan sebagainya. Ya. Tapi sikap hati-hati itu harus ada kerana kita ada sejarah. Ya. Kita ada sejarah bagaimana kita dikhianati. Ya. Kita ada sejarah bagaimana pemimpin-pemimpin di dalam parti keadilan ini bukan semuanya ya, ikhlas. Di dalam perjuangan ada juga yang mementingkan kepentingan diri dan orang-orang inilah yang cuba merosakkan parti daripada dalam. Untuk kita menuduh tak boleh. Ya. Seperti mana yang saya sebut tadi, ya, peristiwa yang dikatakan berlaku pertemuan dengan admin di Hotel Sheraton, ya, kita anggap ini satu propaganda yang diwirakan untuk menarik perhatian dan mendatangkan kecurigaan sesama kita. Jadi yang penting kita pegang kepada apa yang parti telah nyatakan, ya, pengarah komunikasi telah pun menafikan, tidak tahu menahu dan menyatakan bahawa parti tidak terlibat dalam pertemuan itu, bahkan parti tidak tahu pun tentang pertemuan itu, dan beliau juga menyatakan bahawa agak mustahil ya parti nak mengadakan rundingan dengan pengkhianat seperti Azmin Ali ini ya. Jadi kita harus pegang pada itulah ya. Apatah lagi tidak ada bukti yang kukuh untuk menyatakan bahawa ada pimpinan-pimpinan parti, terutamanya pimpinan utama ya yang mengadakan pertemuan tersebut. Kalau ada sekalipun peringkat-peringkat bawahan ataupun peringkat pertengahan, pimpinan peringkat pertengahan, itu adalah atas usaha mereka sendiri dan kita tidak tahu apa tujuan tentang pertemuan tersebut. Kemungkinan Azmin berjumpa dengan kawan-kawan lama dia, ya. Mungkin dia jumpa dengan Haziq atau jumpa dengan mana kawan-kawan lama, dah lama tak jumpa kan, kadang-kadang rindu juga. Kita tak boleh nak kita tak boleh nak kisah lah, ya. Kita tak heran lah kalau nak bertemu dengan Haziq ke atas perasaan rindu lama tak jumpa, itu hak dia. Ya. Kalau saya difahamkan seorang saja ahli parti, satu lagi itu bukan ahli parti, mungkin ejen ke ataupun kita tahu seorang lagi kan. Itu pun tak boleh dibuktikan. Ya. Kita menyatakan bahawa kita harus pegang kepada apa yang telah parti jelaskan, bahawa tidak ada perancangan ataupun setakat ini tidak pernah dibincangkan pun untuk mengadakan perbincangan pertemuan dengan puak-puak pengkhianat itu. Jadi itulah saya nak jelaskan ya, untuk saya nak bagi tahu rakan-rakan kita, jangan kita cepat melatah dan kita cepat berprasangka, dan kita haruslah memberikan kepercayaan kepada pucuk pimpinan parti. Dalam masa yang sama, kita juga mengharapkan agar pemilihan parti ya, akan dapat diselesaikanlah ya, dengan seberapa segera supaya kita dapat lebih fokus kepada gerak kerja parti. Dalam masa yang sama, bagi kita yang sama ada yang menang tidak resmi ataupun yang kalah tidak resmi, kita teruslah bekerja untuk parti ya. Tak perlulah kita tunggu dan kita sampai nak selepas kongres
baru nak mulakan kerja, ya. Sebab pilihan raya pun kemungkinan tidak apa lama lagi. Mungkin kita tidak ada masa untuk mengatur gerak kerja dan sebagainya. Tidak semestinya bila kita ada jawatan, kita tidak boleh membantu parti. Ya, ramai orang lain yang tidak ada jawatan apa-apa, tapi mereka banyak memberikan kerjasama, banyak membantu parti. Ya, bahkan kadang-kadang mereka membantu parti lebih banyak daripada orang yang pegang jawatan. Ini terpaksa kita akui. Okey, cukup sampai sini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang memberikan sokongan terus kepada channel YouTube saya, dan bagi mereka yang belum subscribe, saya mohon bersama untuk subscribe dan kongsikan bersama dengan teman-teman yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.